Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam cikgu, selamat pagi. Pagi. Cikgu, selamat Okay. Okay, aku putus. Okay, kita sambung. Minggu lepas, minggu lepas kelas sebelum ni, muka surat 69, yang ni sambung surat 70. Soalan nombor 12. Kau awak buat lah. Dah siap dah jawapan semua. Surat 70. Okay. Soalan nombor 12. Okay, suatu majlis bermula pada pukul 10.45. Sekejap, cikgu bunyi tak buka. Putus lagi. Satu majlis bermula pada pukul 10.45 dan tamat pada pukul 1 tengah hari. Okay, untuk ayat pertama, kita ada dua maklumat. 10.45 pagi, pagi tukarkan kepada sistem jam. Pukul berapa ni? 10.45 apa? AM ataupun PM? Pagi. Pagi maksudnya apa? Apa maksud pagi? AM. AM, okey. Diamlah. Aku diam. Dia punya kenapa ni masalah ni? Okay. 10.45 pagi ni adalah AM sebab dia pusingan pertama. Okay. Pusingan pertama. Okay, tukarkan ni Okey, satu lagi kita ada tengah hari. Tukarkan PM sebab dia dah jadi pusingan kedua. Okay, cari tempoh masa. Tempoh. Okay, ingat balik apa rumus tempoh masa? Kelas sebelum ni pun cikgu dah cakap. Apa rumus tempoh masa? Akhir tolak masa awal. Ya, masa akhir tolak masa awal. Kalau tengok kat sini, masa akhir ialah Tolak masa awal. Masa akhir ialah masa tamat. Tamat 1 tengah hari, 1:05 tengah hari, tolak 10.45. Pukul berapa? Kalau kita kena buat jadual T ialah jam dan minit. Buat sebelah ni. Satu jam 60 minit. Okey, masukkan. Okey, 1:05 nak tolak 10.45. Kalau tengok kat sini, boleh ke nak tolak ni? 10.45. Tak boleh. Tukarkan. Kenapa? Apa kesalahannya? Yes, tukar kepada sistem 24 jam. Sebab kat sini unit tak sama. Kat sini unit dia tak sama. 1 AM, 1 PM. Mana boleh PM tolak AM? Unit tak sama. So, kena tukarkan kepada sistem 24 jam. Okey, sistem 24 jam, 1:05 saja yang akan berubah. Pusingan pertama tak berubah. Pusingan kedua saja yang akan berubah. Jadi pukul berapa? Pukul 1 tu akan jadi pukul berapa? Pukul 13. Pukul 13. Macam mana awak dapat pukul 13? Tambah 12. Tambahkan 12 sebab dah masuk pusingan kedua. Pusingan kedua dia akan tambah 12.
Jadi pukul 13. Barulah boleh tolak 13 tolak 10 tu. Okey, tengok pada rumah minit. 5 minit nak tolak 45 tak boleh. Kena pinjam. Kena minta kat sini tinggal 2. Sini letak 1 ke? Adakah kita letak 1 macam tu? Betul ke cikgu buat ni? Letak 1 macam tu? Tak. Kena tambah dengan 60 sebab kat sini kita minta 1, kita dapat 60. So dia dah jadi 65. Sekejap ni ruang ni nak panjangkan sikit. Dah jadi 65 tolak 45 akan dapat sifar 2. Kat sini dapat 2 sifar. Okay, 2 jam 20 minit. Okay, yang mana jawapan dia? 2 jam 20 minit? Tak ada pun. 2 jam 20 minit. Okay, adakah jawapan dia D? 220 minit? Tak. Jangan terperangkap dengan jawapan. Nampak, okay, ni 2, ni 20, 220. Bukan. Yang tu minit. Dia nak jawapan minit. Kena pindahkan apa? 2 ni pindah ke sini jadi berapa? Ni darab ni. 4. Darab dengan 60. 10. So dia jadi 120. So baru kita tambah 140 minit. 140 minit. Jangan terperangkap dengan 220 tu. Walaupun kita nampak betul lah 220 ni. Jadi orang yang nak cepat dia akan nampak 220 tu terus. Dia hanya perangkap saja tu. Kita jangan terperangkap dengan jawapan yang diberi tu. Okey, jawapannya 140 minit. Okey. Soalan seterusnya, soalan Cikgu padam dulu. Boleh cikgu padam Okey. Okey, soalan nombor 13. Apa jawapannya soalan nombor 13? Sebelum kita bincang, ada tak yang kira dah? Jawapan dia D. D. Okey. Jawapan dia D. D. Okey, good. Yang lain, ada tak jawapan selain daripada D? Jawapan dia D juga. Okay, D juga. Okay, D. Kita tengok. Raja di bawah menunjukkan waktu mula dan waktu tamat. Okey, ni kena baca. Kena baca muka jam ni dulu apa. Mula. Pertunjukan pada waktu malam. Malam ni merujuk kepada pusingan yang kedua. Pusingan kedua dia adalah PM. So, kena baca kat sini. 8. Baca yang jam dulu. Pukul 8. Ini adalah 8. Okay, yang ni berapa? Yang jauh minit? 45. 55. Betul-betul. 55. 8. Macam mana nak tahu? Dia sifir ni adalah, kalau nak tahu minit ni adalah darab dengan 5. 11 darabkan dengan 5. Sebab 1 ni adalah 5. 5 minit. 10 minit. Nak tahu macam mana? Darab dengan 5. Sifir 5 ni sebenarnya. 5, 10, 15, 20 tu. 11 darab dengan 5. 55. Ni 8.55 PM. Darabkan dengan 5. Ni sifir 5 ni. Okey, yang ni 10. Jarum jam dia 10. Jarum minit dia 3 darabkan dengan 5. 15. 10, 15 PM. So baru kita tolak. Okey, PM dengan PM nak tolak tak ada masalah. Okey, tak payah tukar kepada season 24 jam. Tolak je terus. Okey, sebab ni kertas 1 kita conteng je lah. Tak payah nak buat betul-betul sangat. 10, 15 tolak 8, 55. Dipinjam saja.
15 nak tolak 55 tak boleh. Pinjam. Tinggal 9. 10 kita pinjam 1 tinggal 9. Sini tambah dengan 60 sebab 1 jam bersama dengan 60 minit. So sama juga macam tadi, jadi 65. So kat sini dah jadi 65 minit. Tolak 55. 65 tolak 55 apa? 5. Yang 60 tu salah cikgu. Oh, sorry. Berapa? 75 kan? Okay, good. Masih. 75. Okay. 5 tolak 5. Sifar. 7 tolak 5. 2. 9 tolak 8. 1. Okay, senang je. Kejap je tu. So, dapat jawapan. Okay, seterusnya soalan nombor 14. Kamsiah berumur 14 tahun. Okey, ayat pertama kita ada 14 tahun. Umur Kamsiah adalah 4 kali umur adiknya. Ini adalah ayat matematik. Apa maksud Kamsiah adalah? Adalah tu apa maksud dia? Kamsiah sama dengan. Kamsiah. K, kita tulis K je. K tu, Kamsiah. Ataupun Kamsiah tu kita gantikan dengan nilai terus. Ni, 14 ni yang merujuk kepada Kamsiah. 14 ni merujuk kepada Kamsiah. So, jadi 14 adalah tu sama dengan 4 kali ialah darab umur adiknya Husna. Husna ada tak maklumat Husna? Tak ada. Anu. Jadi kita kotak kosong pun boleh, tulis H pun boleh. H tu kira Anu lah tu. H tu adalah Husna. So selesaikanlah. Ni pindah ke sana jadi bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 4 lah. So kena buat operasi bahagi. Libatkan masa. Jangan terus buat 14 bahagi 4. Tu kesalahan tu. Apa sebenarnya kena buat dulu? Macam minggu lepas juga. Macam hari kelas yang sebelum ni juga. Kita buat silap apa? Kena buat apa dulu? Kena buat jadual T. Jadual T dulu. Ingat masa nak bahagi ke, darab ke, tambah, tolak ke, mesti jadual T. Kat sini kalau kita tengok jawapan semua dalam tahun dan bulan. Maknanya jadual T kita mestilah tahun dan bulan. Tengok jawapan. Jawapan nak tahun bulan, kita buatlah jadual T tahun bulan. 1 tahun bersama dengan 12 bulan. Okey, barulah kita masukkan soalan pengiraan kita. 14 tahun. Bahagikan dengan 4. 4 kali 3, 12 baki 2. Okey, apa nak buat baki 2 tu? Tukarkan kepada bulan. Masukkan rumah bulan, dia akan jadi darab 12. Bergantung kat atas sini. Darab dengan 12 jadi 24. Barulah kita sambung dengan operasi bahagi kita. 4 kali berapa? 24 ada tak dalam sifir 4? 24. Kejap. 24 kali 6. 24. Sifar jawapannya 3 tahun 6 bulan. Tu dapat D. Boleh faham ni? Ingat kalau nak buat bahagi ke, darab ke, tambah ke, tolak ke dalam tajuk masa, mesti buat jadual T terlebih dahulu. Jangan terus buat macam ni. Yang ni salah. Yang kesalahan dia. Dia buat 14 bahagi 4. 4 kali 3, 12. Nanti ada baki 2, dia tak tahu nak buat apa dah. Dia dah tak tahu nak buat apa. Ni tahun, 14 tahun. So baki ni adalah baki 2 tahun. Jawapan pun 3 tahun. 3 tahun, baki 2 tahun. Macam tu jawapan dia. Tak ada jawapan sini.
Okey, kena buat jadual T terlebih dahulu Ingat tu. Okey, soalan nombor 15. Letak yang dapat jawapan dia. Jawapan dia apa? A. A. Jawapan dia A. Saya dah dapat. Yang lain? Ayam. Ya, ada tak yang jawapan lain selain daripada A? Sapi. Tak ada jawapan lain selain daripada A, tak ada. Okey, 15. Tak ada jawapan lain selain daripada A. Kita tengok. Jadual di bawah menunjukkan usia dua buah bangunan bersejarah di Malaysia pada tahun 2021. Ada dua bangunan tu. Dua-dua unit dia tak sama. Yang satu ada 1 abad 11 tahun. Satu lagi 510 tahun. Hitung beza. Kat sini beza merujuk kepada operasi apa? Operasi apa ni? Tolak. Beza. Okay, kena tolak lah. So, panduan kita, jadual T kita ialah apa jadual T kita ni? Atas ni. 1 abad. Abad dan tahun. Sebab ada ni, nampak ni abad tahun. 1 abad berapa tahun? 100 tahun. 100. Masukkan soalan. Okey, nak tolak. Okey, apa tolak siapa ni? 1 abad 10 Ha. tahun tolakkan dengan 510 tahun. Okey, tak apa, kita tengok. 1 abad 11 tahun. Cikgu tak kata betul ke salah ni Tolak 510. Operasi tolak mestilah besar tolak kecil Kena faham konsep tu. Operasi tolak mestilah besar tolak kecil. Kalau kat sini kita tengok, kita tak pasti yang mana besar yang mana kecil ni. Cikgu. Kita nampak macam kita Saya rasa tu bukan tahun. Dia jadi abad. Ya, kejap. Tengok terang dulu. Okey. Kalau kita tengok kat sini, kita tak dapat mengenal pasti yang mana besar, yang mana kecil. Nampak macam abad lah besar sebab dia ada abad. Yang bawah tu tak ada abad. Nampak macam abad tu lagi besar daripada yang 510 tahun. Kalau tengok kat sini, 1 abad 11 tahun nak tolak dengan 510. Kita nampak macam boleh tolak aku ni. Kita pinjam dulu. Cuba kita pinjam. 11 nak tolak 510 tak boleh. So kita pinjam sifar ni tambah dengan 100. Kita akan dapat 111. 111 masih tak boleh tolak 510. Jadi kita sebenarnya berlaku kesalahan kat situ. Rupanya 510 tu lagi besar daripada 1 abad 11 tahun tu. Jadi operasi tolak ni sebenarnya salah. Kita dah buat kecil tolak besar. Sebenarnya 510 tu yang tolakkan dengan 1 abad 1 abad 11 tahun tu. Terbalik rupanya. Terbalik ni sebenarnya. Yang ni besar. Yang betulnya ialah 510 tahun tolak 1 abad 11. Okay, cuba tengok kat sini. Kalau macam ni nampak macam pelik. Macam apa nak tolak dengan 1 ni? Apa yang nak tolak dengan 1? Tak ada. Kan? So kita sebenarnya kena pindahkan. Ni 510 ni sebenarnya kena pindahkan 500 pergi ke sini supaya dia ada nilai. Ni dia kita kena ubah sikit soalan ni. Bentuk soalan ni supaya ada nombor yang boleh tolak dengan 1 ni. Kalau tak, apa nak tolak dengan 1? Macam tak ada benda nak tolak dengan 1. Tapi sebenarnya ada. Dia berada di sini. Berada pada 510. Kita keluarkan 500. Keluarkan 500 daripada sini.
pergi ke sini, keluarkan 500, dia akan jadi 5 abad. So kat sini dah jadi 10. Tapi 10 nak tolak 11 pula tak boleh. So tak boleh keluar 500. Kalau keluar banyak sangat, nanti 10 nak tolak 11 tu tak boleh. So kita keluarkan 400. Boleh faham ni? Keluarkan 400 Sini jadi 4. So kat sini akan jadi tolak 400, dia akan jadi 110 tolak 11 baru boleh tolak. Kalau tadi tinggal 10 tak boleh tolak. Okay, cikgu ulang balik ni. Ada tak faham tak? Ada yang tak faham tak ni? Kenapa tolak 400? Faham Faham. Kalau tolak 500 tinggal 10. 10 nak tolak 11 tak boleh. Nanti kita pinjam balik pula. Kena minta juga balik. So kita keluarkan 400. Tinggalkan tolak 500. 10 tolak 400 tinggal 110. Supaya dia masih boleh tolak dengan 11 ni. Okey, kita tolak kan. Sifar 10 tolak 11 9. Sifar tolak 1 tak boleh, pinjam. 10 tolak sini 9. Okey, 4 tolak 1 3. 3 abad 99 tahun. Okey. Kalau tengok kat sini 399 ke? Oh tak, sebenarnya kita kena pindahkan 3 ni pergi ke sini. Darabkan dengan 100, kita akan dapat 300. 9. 399. Macam tu. Okey, boleh faham ni? Kat sini ada tricky sikit dia ni kat sini. 500 tolak 400 ni, hati-hati guys. So, okay, boleh faham ni Ada soalan tak nak tanya? Nak cikgu ulang ke? Boleh Tak ada. Okay, good. Okay, maknanya awak faham lah tu. Maknanya kalau yang tak faham tanya. Jangan biar je awak tak faham tu. Biar je lah, tak apalah, nanti tengok ke mana. Tanya sekarang. Okay. Okay, soalan nombor 16. Tempoh perkhidmatan Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah 1 dekad 3 tahun. Okey, maklumat pertama 1 dekad 3 tahun. Siapa yang ada highlighter boleh guna highlighter. Highlightkan soalan tu. Okey, tempoh perkhidmatan beliau adalah lebih 7 tahun. Ayat kedua ni. Lebih 7 tahun. Apa maksud lebih 7 tahun? Ada ayat matematik ni. Lebih tu apa? Lebih tu apa? Lebih tu tambah. 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 Lebih tu tambah. Tengok keadaan. Tengok situasi dia. Kat sini lebih tu tambah lah. Lebih daripada tempoh perkhidmatan Perdana Menteri yang kedua. Hitung tempoh perkhidmatan Perdana Menteri yang kedua. Okay, ayat matematik dia apa ni? Adalah kat sini nampak ni. Kena kesan ni. Adalah tu apa? Sama dengan. Okey. Tempoh perkhidmatan beliau ni merujuk kepada ni. Okey. Merujuk kepada 1 dekad 3 tahun. Sebelum perkataan adalah ni sama dengan ni sama dengan. Okey. Sebelum sama dengan ni ada perkataan perkhidmatan beliau.
permetan beliau tu ialah merujuk kepada 1 dekad. Tak muat cikgu ni, cikgu buat kat sebelah ni Ya, cikgu buat sebelah. Untuk ni. Okey, 1 dekad 3 tahun adalah tu sama dengan, mana cikgu dapat ni? Daripada perkataan ni. Perkataan ni, tempoh perkhidmatan beliau. Beliau tu siapa? Perdana Menteri yang pertama tu. Perdana Menteri yang pertama tu. Adalah tu sama dengan lebih 7 tahun daripada perkhidmatan Perdana Menteri yang kedua. Maknanya takkan lebih tu tambah. Lebih tu tambah. Lebih 7. Perdana Menteri yang kedua, tak tahu berapa nilai dia, berapa tahun dia berkhidmat. Dia jadi macam tu. Betul ke susunan macam ni? Adakah susunan dia jadi macam ni? Ini yang betulnya. Terbalikkanlah supaya nampak macam betul. Jadi macam tu. Takkan tambah 7 tak kenalah. Jadi yang tambah 7. Kita susun balik supaya nampak elok lah. Okey. Sebab dia letak perkataan lebih 7 tahun tu di hadapan. Kalau ikutkan macam ni lah, lebih 7 tahun daripada perkhidmatan yang kedua, Perdana Menteri yang kedua. Tu duduk belakang. Tapi nak nampak bagi elok, tu tak di depan lah. Tambah 7. Takkan tambah 7 Sudah tambah 7 Betul, boleh ke macam ni? Tak kena lah. Kita susun balik supaya nampak elok lah. Tambah 7. So, kita pindahkan sifat bagi mesti duduk seorang. Depan dia jangan ada apa-apa. So, pindahkan ni pergi sini jadi tolak 7. So, buat ni. 1 dekad, 3 tahun, tolak 7. Okey. Buat sini pula, cikgu tak nak tunjuk dah. Apa jawapan dia? Benda yang sama juga kita ulang, jadual T juga. Jadual T ni ialah dekad tahun. 1 dekad berapa tahun? 10. 1 dekad 10 tahun. Okey, Pat, apa jawapan dia? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Okey, good. Jawapan dia adalah 6 tahun. Kena buat jadual 6 T. tahun. Ya, betul. Okay. Dia 6 tahun Okay, alright. Good. Ada soalan? Ada nak tanya? Sebelum kita pindah ke soalan lain. Tanya cikgu yang soalan nombor 15 tu. Nombor 15. 15, kenapa? Dah lepas dah tadi tak tanya pun. Bukan kenapa abad tu dia patutnya lepas sebelum abad dekad, tapi dia buat tahun. Tak apa. Ini tak ada masalah sebab dia kenapa? Sebab kita tengok sini Kalau ikut betul, kalau ikut yang sebenarnya macam mana? Dia mula dengan alaf, dia pergi ke abad, kemudian dia pergi ke dekad, kemudian kena pergi tahun, kemudian pergi ke bulan, pergi ke bulan kan? Kalau tengok sini, macam mana abad terus pergi ke tahun? Patutnya abad dengan dekad kan? Sebelah-sebelah. Tapi dia masih di dalam garisan yang sama, masih dalam kumpulan yang sama. Kan cikgu cakap dia ada 2 kumpulan kan? Ada satu kumpulan lagi, minggu, bermula dengan minggu pula. Satu lagi kumpulan
minggu, betul, minggu pergi hari, hari pergi jam, jam pergi ke minit, minit pergi ke saat. Yang ni satu kumpulan, ini satu kumpulan. Kalau dalam kumpulan yang sama tak ada masalah. Allah nak pergi ke bulan pun boleh. Tapi kena tengok kat sini. Dia kat sini darab dengan 10, dekad pergi tahun darab dengan 10. So darab 10 tu 2 kali sebenarnya. Abad nak pergi ni dia darab 10 2 kali. Katalah soalannya 5 abad. Kita taklah 5 darab 10 darab 10 500. Jadi yang ni sebenarnya 100. 10 darab 10 ialah 100. Sebab tu kita dapat 100 darab dengan 100. So 5 darab 100 500. So kalau kat sini pun letaklah nombor apa-apa pun. 12 abad berapa tahun? 12 darab dengan 100, 1200. Jadi tak ada masalah selagi mana di dalam ruang yang sama, dalam kumpulan yang sama, dia boleh nak pindah ke mana-mana pun boleh. Tapi kebiasaannya kita selalu kebiasaannya abad dengan dekad dia mesti sebelah-sebelah kan. Tapi tak ada masalah kalau dia nak pergi ke ni. Tapi kalau abad dia nak pergi ke minit, tak boleh. Sebab dia dah kumpulan dah berbeza. Dia terpisah antara ni bulan dengan minggu ni. Cikgu dah terangkan kan. Bulan tak boleh pergi ke minggu sebab tak sama. Dia 4 minggu lebih. Ada bulan yang 4 minggu 2 hari, ada minggu 4 bulan 1 hari. Macam tu. Ada yang 4 bulan 3 hari. 4 bulan pula 4 minggu 3 hari. Tak sama. So bulan pergi minggu tu tak boleh dia terpisah kat situ. Okey, boleh faham cikgu menjawab soalan tadi Okey. Okay, soalan mana tu ni? Soalan 17. Okay. Cikgu Zahra berkhidmat di SK Seri Sentosa selama 9 tahun. Biasanya ayat pertama dia akan bagi maklumat umum saja ni. Satu maklumat je. Okay, 9 tahun. Okay, ayat kedua pula. Kemudian dia berkhidmat di SK Setia selama 1 dekad 2 tahun. Okey, yang kedua, sekolah yang kedua 1 dekad 2 tahun. Berapa lamakah beliau berkhidmat di kedua-dua buah sekolah? Okey. Pasti apa ni? Tak ada. Tambah. Walaupun tak ada perkataan jumlah, tak ada perkataan apa suruh tambahkan. Tapi kita faham dia tanya berapa lamakah kedua-dua. Maksud kedua-dua ni ialah pasti tambah. Kedua-dua buah sekolah tu ialah tambah. Okey, jadual T-nya ialah dekad dan tahun. Dekad dan tahun. Satu dekad 10 tahun. Masukkan je lah. Yang ni tak kisah. Pasti tambah tak kisah kecil besar ke kat atas kecil ke kat bawah besar ke tak ada masalah. Sebab pasti tambah. 1 dekad 2 tahun. Ni mudah je ni. 11. Okey, cumanya kat sini cuba tengok 9 tambah 9 tambah 2 ialah 11. Adakah 1 pergi situ? Jangan itu kesalahan yang kesalahan besar tu. Jangan 1 pergi ke sana. Dia tetap 11 kat situ. Sebab dia berbeza. Tahun-tahun, dekad-dekad. Lain cerita. Sebelah kiri ni lain cerita, sebelah kanan lain cerita. Okey, jawapan dia 1 dekad 11 tahun. Dia nak jawapan dalam, tengok sini semua dalam tahun. So, kena pindahkan. Darabkan dengan 10, tambah 10. Dia akan jadi 21. Okey. Nombor 18. Okey, nombor 18 apa jawapan dia? 6 jam
minit. 6 jam 30 minit. Yang lain ada tak jawapan lain? Selain daripada 6 jam 30 minit. Ada tak jawapan lain selain daripada 6 jam 30 minit? Dia kata hitung tempoh. Tengok kat sini. 30 minit. Tengok kat sini. Ada perubahan tarikh ni. Ni soalan ras tinggi sikit. Ada perubahan tarikh 21 Mei. Kat sini 22 Mei. Macam mana tu Hari berubah dah. Masa berubah, hari pun berubah. 1:07 PM, 1:30 PM. 1:30 PM ni ialah permulaan hari bagi hari yang baru dah. Sebab dah masuk pusingan pertama. Kalau awak tengok sini, ni adalah pusingan yang kedua. Pusingan kedua untuk 21 Mei. Yang ni ialah pusingan pertama. Pusingan yang pertama untuk 22 Mei. Kita tahu selepas pusingan kedua, jam ni dia 2 kali pusingan. Jam ni adalah 2 kali pusingan. Pusingan pertama, pusingan kedua, lengkaplah 1 hari. Okey. Okey. Ulang tengok betul ni. Tengok. Buka kamera. Open your camera, please. Pusingan pertama. Pusingan yang kedua, cukuplah satu hari. Okey. Bila masuk hari yang kedua, selepas pusingan kedua ni, dia akan ulang balik pusingan pertama. Pusingan kedua balik. Ni 21 Mei. 22 Mei. Kita tahu, dalam satu hari, jam mesti berpusing 2 kali. Pusingan untuk 22 Mei, jam mesti pusing 2 kali juga untuk 22 Mei. Jadi, kita tengok kat sini, pada 21 Mei, dia berada di pusingan yang kedua, kemudian dia masuk balik pusingan yang pertama. Pusingan kedua, ni, dia pergi ke pusingan yang pertama yang ni. Maksudnya akan perubahan hari lah, 2 pergi 1. Pusingan kedua pergi ke 1 balik. Maksudnya dia dah berubah hari lah. Jadi itu maksud dia. Perubahan hari tu. Jadi pusingan kedua pergi ke pusingan pertama memang ada perubahan hari lah. Okey. Cumanya macam mana pengiraan kita? Adakah kita tengok waktu tiba ni adalah waktu tamat? Waktu tiba tu adalah waktu tamat. Kalau ikut rumus tempoh masa, waktu tamat tolak waktu mula. Ataupun waktu tiba tolak waktu bertolak tu. Kalau ikutkan dia punya rumus, jam minit, 1 jam 60 minit. Kalau ikutkan waktu tiba tu ialah waktu tamat. Sebab dia sampai. 1:30. Ni AM PM tak sama macam mana tu? Tukar kepada sistem 24 jam kan? Okey. Sifar 30. Sorry, bukan pukul 1. Ni sifar 1, silap. Sifar 1, sifar pula. Sifar 1:30 tolak 7 PM tu pukul berapa? 19. 19 sifar. Boleh ke macam tu? Nampak tak? Boleh ke macam tu? Tak boleh. Kena terbalikkan. Kalau terbalikkan, awak dah ubah waktu mula tolak waktu akhir. Kalau cikgu ubah ni pergi atas, dia akan berubah tempoh masa ni akan rumus tempoh masa akan berubah. Waktu mula tolak waktu akhir pula. Tak boleh. Tempoh masa mesti waktu akhir tolak waktu awal. Ni dah betul dah waktu akhir, ni waktu akhir.
Tolak waktu mula. Dah betul dah. Tapi tak boleh tolak. Kena terbalikkan, lepas tu kena tukar operasi. Tak boleh. Tak boleh terbalikkan. Kalau awak terbalikkan, awak akan ubah rumus tempoh masa. Awak akan ubah rumus tempoh masa. Pada rumus tempoh masa, tengok balik rumus tempoh masa Tempoh masa bersamaan dengan masa akhir tolak masa awal. Masa akhir ialah masa akhir ialah sifar 1.30 jam tolak jam 19 sifar. Boleh ke terbalikkan? Nanti terbalikkan awak dah ubah rumus tempoh masa. 19 sifar tolak sifar 1.30. Awak dah terbalikkan pula. Padahal rumus masa kita dah betul dah ni. Masa akhir tolak masa awal. Sebenarnya bila melibatkan perubahan hari, dengar betul-betul ni. Soalan ni memang arah tinggi sikit, dia kena faham perubahan hari tu. Dia punya trik tu adalah pada perubahan hari. Sebenarnya bukan sifar 1 tolak 30. Bukan sifar 1 yang tolak 30. Sebenarnya ialah kita kena kira 21 Mei tu dulu. Cuba buat page baru, tak muat nak terang bagi jelas sikit. Okay, kita kena kira untuk 21 Mei. 21 Mei dulu. 21 Mei dulu. Kemudian baru kita kira 22 Mei. Okey, untuk 21 Mei, masa mula dia ialah dia naik bas tu pukul 7 PM sampailah pukul berapa? Untuk 21 Mei. Sampai pukul 12 tengah malam. 12 tengah malam. Untuk 22 Mei, dia naik bas tu dalam bas yang sama, kalau tengok jam, cuba kita tengok dalam kita tengah atas seat bas sekarang ni, atas seat bas pada 21 Mei pada pukul 12 tengah malam 21 Mei, kemudian berubah 1 minit, 12 1 minit, 12 lebih 1 saat macam tu. Dah masuk 22 Mei. So pada 22 Mei ni, waktu mula ni ialah pukul 12 tengah malam sehingga pukul 1.30 AM. Macam tu. Tu betul. Barulah kita boleh kira tempoh masa. Ulang balik kena kira hari demi hari. Untuk 21 Mei ini 7 PM sehingga 12 tengah malam. Untuk 22 Mei permulaan dia ialah 12 tengah malam sehingga pukul 1.30 pagi. Tak faham dah? Boleh faham ni? Boleh tak faham tak? Dia punya kaedah dia ialah kira hari demi hari. Sebelum ni kita tak pernah jumpa soalan yang melibatkan perubahan hari. Okey, kita tolakkan. Ini ialah jam minit 12 tengah malam tolak 7 PM. Tengah malam tu tak apa, unit tak sama. Walaupun unit tak sama tapi boleh tolak Sebab PM dia PM dengan PM je. 12 tengah malam tak apa, boleh. Okey, sifar 12 tolak 7 ialah 5. Lama sangat kelas kita dah nak lebih nak dekat dengan 1 jam ni. Okey, kat sini ada 5 jam.
Ni jam, minit. Okey, kat sini ialah masa akhir dia 1.30. Nah, ni apa nak tolak apa ni? Ni ialah sebenarnya ni, sorry ini ialah sebenarnya sifar. Supaya dia boleh tolak kena jadi macam tu. 1.30 tolak sifar. Kalau nak tolak 12 nanti tak boleh tolak. 1.30 tolak 12 boleh ke? Tak boleh. So kena tukar kepada, supaya dia boleh tolak, dia jadi sifar. Macam tu. Yang ni boleh tolak tak apa. Tak payah tukar unit. Dia boleh tolak. Sebab dia berada dalam pusingan yang sama. Kenapa sifar ni? Sebab permulaan hari bagi 22 Mei. Permulaan hari bagi 22 Mei adalah sifar. Tolakkan sifar 3, 1. Okey, kat sini 1 jam 1 jam 30 minit. So kita tambahkan 2 ni. Kita akan dapat 6 jam 30 minit. Macam tu. Okey, boleh tak ni? Okey, kalau melibatkan, ulang balik dia punya kaedahnya, kalau melibatkan perubahan hari, kena kira hari demi hari. Kalau ni contoh ada 21 Mei, 22 Mei, kena kira 21 Mei dulu. 7 malam sehingga tamat 21 Mei bila? Bila tamat 21 Mei? 12 tengah malam lah. Okey, 22 Mei, masa mula dia apa? Masa mula dia ialah pada pukul 12 tengah malam. Pukul 12 tengah malam bersama dengan pukul sifar. Baru boleh tolak nanti. Okey, Aras kenapa? Cikgu boleh tak izinkan saya ke tandas? Dah boleh. Kita pun dah nak habis ni. Dah 9.30 dah. Ini lama sikit. Sebab soalan last ni. Okey, boleh faham ni Okey, good. Bagus. Kalau melibatkan perubahan hari ada masalah sikit. Sebab pengiraan ni banyak. Okey. Cuma nak faham bila masa mula, masa tamat tu je. Untuk hari 21 Mei, untuk 22 Mei, masa mula, masa tamat dia. Bila? Okey, kalau tak ada soalan, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Okey, awak nanti minggu depan bersedia dengan soalan muka surat 71. Betul ke? 71 Pusat 71, yes. Yang ni, kertas 2. Kau boleh siapkan. Nanti kita bincang mudah sikit, dia cepat. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih, cikgu. Okey, sama.